Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 16 surah An-Naml. Ayat 16 surah An-Naml. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya baginda Sulaiman alaihi salam itu mewarisi tahta ayahandanya baginda Daud alaihi salam. Dan berkatalah baginda Sulaiman alaihi salam, wahai manusia, kami diajarkan memahami pertuturan burung-burung. Wahai manusia, kami diajarkan memahami pertuturan burung-burung. Hinggalah ke akhir ayat 16 surah An-Naml. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa junjungan mulia baginda Sulaiman alaihi salam mewarisi tahta ayahandanya baginda Daud alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan lagi betapa baginda Sulaiman alaihi salam seorang nabi, seorang rasul yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukanlah merebutkan jawatan King of Solomon, bukan bertujuan merebut jawatan raja, bukan tujuan merebut kedudukan raja, kerana difahami baginda Daud alaihissalam Allah berikan kelebihan berjaya menakluki melebihi 100 buah negara,
melebihi 100 buah negara, di bawah jajahan takluk junjungan mulia baginda Daud alaihissalam. Bukan hanya satu jajahan, bukan hanya satu negeri dan beberapa daerah jajahan, melebihi 100 buah negara, di bawah jajahan takluk junjungan mulia baginda Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan dinasti baginda Daud alaihissalam apabila anak denya baginda Sulaiman alaihissalam diperakukan sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang raja yang meneruskan penguasaan ayahandanya baginda Daud alaihissalam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah pun begitu perlu diingat. Apa rahsia keluarga baginda Daud alaihissalam terus menguasai bumi Allah ini? Apa rahsia di sebalik anak andanya baginda Sulaiman alaihissalam mewarisi tahta ayahandanya baginda Daud alaihissalam? Apa kekuatannya? Adakah kekuatannya terletak kepada harta benda, mata benda, entah apa benda? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan rahsia keluarga baginda Daud alaihissalam melalui anak andanya baginda Sulaiman alaihissalam meneruskan tahta. Apa rahsianya? Peningkatan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang Allah perakukan pada ayat 16 Suratul Naml, bahawa baginda Sulaiman alaihissalam diberikan ilmu pengetahuan yang istimewa, merupakan mukjizat. Mukjizat bukan dalam bentuk pangkat, kekayaan, harta benda, tetapi mukjizat dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Baginda Sulaiman alaihissalam memahami pertuturan burung-burung dan segala jenis burung-burung. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr. Ulimna, kami telah diajarkan mantiqat tayr, memahami pertuturan segala burung-burung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan itu rahsia kehebatan baginda Sulaiman alaihissalam, membolehkan baginda Sulaiman alaihissalam terus mewarisi tahta ayahandanya baginda Daud alaihissalam, melebihi 100 buah negara di bawah jajahan takluknya. Jadi nak menguasai negara ni kena kuasai ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak tahulah
negara Malaysia mungkin nak menguasai MP, Members of Parliament, duit. Dah lah, tak baik ngata-ngata subuh-subuh. Siapa boleh beri banyak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini akhir zaman nak cerita ayat 16 Suratun Namli. Ya, baginda Sulaiman alaihissalam diberi ilmu pengetahuan, ulimna mantiqat tayr, diberi pengetahuan memahami pertuturan segala burung-burung. Baik, anak muda akan bertanya apa barang apabila memahami cakap burung dapat apa? Ya, memanglah. Waktu saya kecil-kecil dulu, teringat saya suka pergi rumah beberapa insan pilihan Allah yang dia ni bela burung gembala kerbau. Kita kata burung tiung. Ada 3 ekor burung tiung ni, hamba Allah ni bela dalam sangka. Tah macam mana burung tiung ni pandai cakap. Orang kata tiung batu. Apabila saya ngajuk dengan dia, dia ngajuk balik cakap kita. Apa khabar? Dia pun kata, apa khabar? Baik, baik. Pandai tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah di kampung Melayu Kulai. Waktu saya kecil-kecil, kalau tak ada kerja, nanti mak saya tanya, kau nak pergi mana? Nak pergi bercakap dengan burung. Nanti abang saya ketawakan, apa barang? Dulu tak kata apa barang, barang apa? Terbalik sekarang, apa barang? Dulu barang sesiapa kan, barang sesiapa ya. Jadi adik saya, abang saya akan ketawakan saya, kenapa nak cakap dengan burung? Tak, waktu saya kecil-kecil saya suka memikirkan macam mana burung tu boleh mengajuk cakap kita sekiranya dia tak faham cakap kita. Ini bererti burung faham percakapan kita. Sebab itu dia boleh ikut cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, punca anak-anak kita belajar dekat Azhar susah nak menguasai bahasa Ami Azhar Mesir. Kenapa? Dia tak faham. Kalau dia faham nilai-nilai perkataan tu, mudah dia kuasai. Bahasa Ami ni bahasa pertuturan harian. Dia berbeza dengan bahasa Fusahah. Pemahaman, dari segi pemahaman, kalau faham mudah kita kuasai Fusahah, Fusahatul kalam bil lughatil arabiyyah maupun bahasa Ami. Kecil-kecil tu saya dah fikir, macam mana burung tiung batu ni kita cakap apa diikut? Kita cakap apa diikut? Assalamualaikum. Dia boleh ikut juga. Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hairan kalau saya datang nanti dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia tahu yang datang ni orang yang Allah beri banyak kelebihan, tapi tak pandai guna kelebihan, salah guna kelebihan ada. Itulah manusia nama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu lagi seorang, dia ni jaga pasar dengan bapa saya, arwah bapa saya, dan dia ada burung kakak tu boleh bercakap. Sekali lagi dia hanya bercakap, burung tiung tu lagi hebat, kita cakap apa dia ikut. Burung kakak tua ni dia bercakap, kiranya ada orang, dia bercakap. Kalau ada kucing, tak nak cakap dengan kucing, dia akan bercakap apa yang dia ingat. Hebat betul lah aku cakap.
burung kakak tua ni. Kita datang ni dia cakap. Dia cakap apa-apalah, entah betul entah tidak dia cakap. Itu, ini, atas, bawah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Maka pada ayat selepasnya, ayat 17 Suratun Naml, surah An-Naml, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa burung merupakan salah satu daripada tentera-tentera Allah. Bukan belalang sahaja tentera Allah, yang mana Rasulullah sabdakan la taqtulul jarrad fa innahu min jundillahil a'zam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jangan kamu membunuh belalang, kerana bahawasanya belalang itu merupakan tentera Allah yang agung. Bukan belalang sahaja, burung pun merupakan tentera-tentera Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pagi yang berbahagia ini sambungan kuliah subuh yang lalu. Apabila kita dah bahas berhubung tentang makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan untuk melindungi manusia, untuk menaungi manusia, untuk menjaga manusia. Istimewanya manusia, Allah jadikan makhluk-makhluk di muka bumi ini untuk menaungi, melindungi, menjaga kebajikan manusia. Ya. Maka makhluk-makhluk Allah yang diberi tugas melindungi, menaungi, menjaga kebajikan manusia itu dikategorikan sebagai jundullah, tentera-tentera Allah. Tentera-tentera Allah. Jadi burung-burung yang berterbangan bukan suka-suka dia terbang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia terbang tu ada tujuannya. Selain daripada dia nak meneruskan hidup, terbangnya seekor burung itu ada nilai naungan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan ke atas umat manusia. Ya. Maka pada ayat 16 Suratun Namli, baginda Sulaiman alaihissalam Allah berikan keistimewaan, bukan dengan Allah longgokkan harta benda, mata benda, entah apa benda, tetapi Allah berikan kepada baginda Sulaiman alaihissalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan lebih lagi terhadap tentera-tentera Allah. Burung merupakan tentera-tentera Allah. Maka baginda Sulaiman alaihissalam diberi ilmu memahami pertuturan burung, dan baginda Sulaiman alaihissalam dapat memanfaatkan burung secara optimum. Burung bukan sekadar memberi naungan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, malah burung memberi khidmat yang istimewa buat baginda Sulaiman alaihissalam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah.
semua jenis burung, bukan burung hudhud sahaja yang kita memahami ceritanya, bukan burung as-sardu yang saya kemukakan minggu lalu, iaitu burung as-sardu. Seperti kita kata burung walid, burung yang dikategorikan sebagai burung as-sardu, burung yang membuat sarangnya dengan air liurnya, dan air liurnya itu bermanfaat untuk manusia. Bagi mana-mana manusia yang dah kurang air liurnya. Sebab itu Rasulullah SAW galakkan kita makan buah-buahan, bukan semata-mata kenikmatan kemanisan buah-buahan tu. Antaranya yang Rasulullah sabdakan jufah, safarjal, jufah. Apa makna jufah? Jambu batu kuning. Safarjal, jambu batu merah. Dia kan ada jambu batu yang kuning, ada jambu batu yang isi dia merah. Jadi Rasulullah apabila suruh kita makan jambu batu ni, Rasulullah suruh kita ngunyah yang lebih, ngunyah. Kenapa Rasulullah suruh banyak kunyahan? Untuk membanyakkan air liur. Apabila banyaknya air liur tu ditelan dalam perut, dialah yang membantu penghadaman. Hari ini masalah penghadaman. Dalam masalah penghadaman, maka banyak yang tumbuh dalam perut manusia. Dah disebut kanser, ketumbuhan di dalam perut, tumbuh sana, tumbuh sini. Kenapa? Kerana perut tak dapat memberi penghadaman dengan sempurna. In English language you call what? Enzyme, isn't it? Enzyme. Jadi manusia perlukan air liur yang banyak. Air liur tu ditelan, air liur tu lah yang menolong penghadaman. Jadi air liur pun dah kurang. Kenapa air liur kurang? Dah banyak cakap untuk ajak masuk tim dia. Nak perikatan ini, perikatan itu, banyak sangat air liur. Habis dah air liur dia, tak tahu nak apa kan. Ingatkan air liurnya kering kerana zikrullah. Tak ada, bukan kerana zikrullah. Macam-macam aku cakap. Tuan-tuan, jadi itu yang makan sarang burung walid tu. Sarang burung walid tu dimakan, itu air liurnya membantu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi mahal. Saya tanya mahal tak ya lebih? Bukan murah, mahal. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, burung selain daripada burung hudhud, Rasulullah SAW bersabda berhubung tentang burung usfur, ain sad fa waw ra, usfur. Usfur ini merujuk semua burung-burung yang bersaiz kecil. Burung pipit, burung bersaiz kecil. Burung gembala kerbau, burung tiong tidak. Dia tidak termasuk dalam usfur. Burung yang bersaiz kecil semuanya namanya usfur. Dan terkeluar daripada usfur adalah burung perling. Burung perling yang Rasulullah sabdakan harus membunuh burung perling, dek kerana burung perling ini memberakkan halaman. Kalau kita pergi RNR, malam-malam dekat pagar cucuk punya bising. Dengan kereta Ustaz Haji Hanafiah pun diberakkan. Maka saya cadangkan hari itu kepada kawan-kawan saya yang dah jadi general manager plus,
tebang pokok. Kita tebang pokok ada sebab. Kita tak hendak burung perling ni ada dekat sini. Dia nak berak, pergilah memberak halaman kelab malam. Janganlah dia memberak halaman orang nak berehat kat sini. Maka Rasulullah haruskan kita membunuh mana-mana burung yang memberak halaman. Usfur, burung-burung kecil seperti burung pipit, jangan dibunuh. Larangan. Burung-burung kecil inilah menjadi tentera buat junjungan mulia baginda Sulaiman alaihissalam. Usfur sebagai tentera Allah, burung bersaiz kecil. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqin sa'alahullahu anhu yaumal qiyamah." Artinya, sesiapa yang membunuh burung-burung kecil ini tanpa hak yang sebenar untuk dibunuh, seperti burung perling boleh dibunuh kerana memberak halaman. Sesiapa yang membunuh burung-burung usfur, burung-burung bersaiz kecil ini tanpa hak, bighairi haqqin, sa'alahullahu anhu yaumal qiyamah. Allah akan tanya nanti si pembunuh ini di hari kiamat. Wah, di padang mahsyar kita akan ditanya, apa hal kau Mamat bunuh burung ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran abthan", sesiapa yang membunuh burung bersaiz kecil ini, abathan, tanpa sebab yang munasabah, membunuh sesuka, jaa yaumal qiyamah walahu sarahun, nanti di hari kiamat ketika berhimpun di mahsyar sana, dia akan dengar satu suara. Suara apa? Bukan suara pendakwa raya, suara burung yang dia bunuh. Dia dengar di bawah arash suara burung yang dia bunuh. Apa suara tersebut? Ya Rabb, abduka hadza qatalani, wahai Tuhanku, hamba engkau ni yang bunuh aku. Dituntut, ya Rabb, abduka hadza qatalani, wahai Tuhanku, hamba engkau ni dulu bunuh aku. Walam yaqtulni manfaatan, dia dan tidak dibunuh aku tu memberi apa-apa manfaat. Lainlah kalau dia bunuh aku tu membawa manfaat untuk diri dia. Maknanya dia bunuh bukan untuk menikmati dagingnya, yakni menyembelih mana-mana burung yang diharuskan memakannya, meracuni burung, diracunnya burung tu, ya, maka dia akan didakwa apabila dihimpunkan di mahsyar sana. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan burung terutamanya untuk
penyebaran rezeki. Burung ni Allah jadikan untuk menyebarkan rezeki. Tak boleh ke sebarkan dengan binatang lain? Sukar. Sebaran melalui udara lebih berkesan. Maka burung ni dia akan menyebarkan biji-biji benih. Sebaran melalui penerbangan. Diterbang, disebarkan biji benih. Diterbang, disebarkan biji benih. Diterbang, disebarkan biji benih. Semua merata dapat. Sebaran melalui bawah. Melalui bawah banyak sekatan. Immigration sekat, custom sekat. Ketua kampung pun nak juga bahagian you tahu. Kau tak faham tak apa. Tapi kalau sebaran daripada udara, siapa boleh sekat? Sebar, jatuh, semua dapat. Kau faham ke tidak? Tak apa, nanti kita serapan lagi setengah minit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu nilai burung tu. Penyebaran rezeki Allah melalui udara. Tapi ingat, kerana burung ni tentera Allah, ada dua bentuk sebaran. Sebaran yang membawa manfaat ataupun sebaran yang membunuh. Sebab itu jangan dicerca burung. Kita tak tahu. Ya'ti birrahmati wal azab. Burung datang sama ada bawa rahmat atau bawa azab. Kerana dia sebarkan dari atas. Dari atas lepas ke bawah, semua kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana duduk kat bawah ni dia terima je. Kita bukan boleh lindung kat mana. Itu maknanya nilai penyebaran daripada sebelah atas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Jadi kalau burung tu datang, biasanya burung merpati dia yang ada. Tiba-tiba Haji Sharif dapati ada burung-burung sekumpulan datang, landing dekat lapangan sasar Masjid Pasir Pelangi. Tu kita pun tak pasti tu. Sama ada dia datang menyebarkan rezeki ataupun dia sebarkan racun. Kerana dia tu tentera Allah. Yang penting la tasubbu, jangan kamu keji, jangan mencerca, apatah lagi membunuhnya. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah